Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Hmm, awak semua sihat ke? Alhamdulillah sehat Sihat, cikgu. alhamdulillah. Alright. So, saya persilakan ketua kelas dulu, Adam Aslam untuk bacakan doa. Boleh, cikgu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Alright, Adam, thank you untuk bacaan doa tadi. Sama-sama, cikgu. Alright, so saya akan apa yang awak tahu tentang dunia reka bentuk? Bagi pendapat awak sebelum saya meneruskan topik ni, Adam, ada apa-apa? Semua benda ada reka bentuk, cikgu. Betul. Awak suka bentuk apa Saya suka Yep. bentuk yang cantik, cikgu. Oh, standard. Okay. Faham, Taufik? Jam tangan cikgu, jam tangan. Bagus. Oh, so semua awak sekarang awak dah memang daripada kecil memang dah terdedah dengan reka bentuk, betul kan? Betul cikgu. Betul. Alright, so saya akan proceed ke slide. Alright. Sekarang untuk pengenalan dia ialah dunia reka bentuk. Okay. Dunia reka bentuk ada 3 definition. Alright, yang first of all ialah definisi reka bentuk. Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Contohnya, seperti basikal, gambar basikal yang saya telah letak dalam saya punya slideshow ni. Alright, daripada first generation basikal yang mempunyai satu tayar besar and then satu tayar kecil. Ini macam still boleh pakai benda ni, tapi dia macam melambatkan memerlukan tenaga kita dengan banyak. So daripada situ dunia semakin moden, so dia akan development daripada biasa ke luar biasa. Contohnya macam sekarang. Basikal sekarang yang kedua, gambar basikal yang kedua tu ialah basikal yang sekarang yang memang majoriti kita akan pakai untuk kita bersenam. Tak kisahlah untuk kita buat apa ke. Alright. Daripada situ, basikal ni juga kita boleh nampak dia punya shifting gear dia hanya memerlukan tangan. So bila kita nak kayuhan kita laju, kita just shift dia bagi gear yang bersesuaian. So kita akan boleh speed kita akan dapat speed yang kita nak. Itu maksudnya definisi reka bentuk. Dia macam memberi impak daripada biasa memberi impak yang kepada kehidupan kita. Itu maksudnya ialah definisi reka bentuk. Alright, next ialah definisi teknologi. Definisi teknologi ini ialah bermaksud pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Alright. Perubahan teknologi bahan mentah yang saya boleh ringkaskan secara senang ialah sebuah pokok ia boleh menghasilkan kayu, kerusi, meja kayu, tak kisahlah. Dia daripada sebatang pokok tu kita boleh develop, bukan hanya dengan sebatang pokok, kita boleh develop dengan pelbagai barang yang kita boleh guna dalam seharian kita. Itu yang dimaksudkan dengan ilmu sains dan matematik. Daripada satu bahan yang semula jadi, kita develop untuk jadi more advanced, like that. Alright. And then ialah definisi reka bentuk dan teknologi. Ini ialah pergabungan antara reka bentuk dan teknologi. Contohnya yang sekarang ni, seperti telefon bimbit yang awak sedang pakai sekarang ni, semuanya ialah dengan reka bentuk dan teknologi. Alright, saya akan baca definisi reka bentuk dan teknologi. Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik.
tujuan benda ni ialah untuk memudahkan kehidupan manusia. Alright, so bila kita contoh macam saya ambil contoh tadi yang smartphone. Okay, sekarang smartphone sekarang mesti macam awak semua mesti ada, betul kan? Betul. Betul cikgu. Okay, so dia macam menyenangkan awak untuk communication, betul tak? Macam dengan call ibu awak apa semua, betul kan? Betul Betul. cikgu. Alright, itu yang dimaksudkan dengan reka bentuk dan teknologi. Dia memudahkan kehidupan kita as a human. Alright. Seterusnya ialah bidang reka bentuk dan teknologi. Bidang reka bentuk dan teknologi ni mempunyai dua sub, iaitu konkret dan abstrak. So saya akan baca yang konkret dulu. Proses mereka bentuk sesuatu produk yang dapat dilihat dan dipegang. And then yang kedua ialah bidang pembuatan elektronik pertanian hiasan dalaman. Contohnya konkret ni macam bila awak semua pergi ke waterfall, dia akan ada batu yang macam bila kita pegang kita boleh rasa, betul kan? Itulah yang dimaksudkan dengan produk yang dapat dilihat dan dipegang. Kita boleh rasa macam contoh batu tu kasar, kita akan rasa kasar macam tu. And then untuk yang abstrak pula ialah proses mereka bentuk produk yang boleh dilihat tapi tidak boleh dipegang. Bidang perkhidmatan dan komunikasi. Okey, macam ini macam line telco. Okey, setiap phone untuk kita akses ke internet, kita kena perlu melanggan talian, betul kan? Betul cikgu. Dari situ yang communication tu. Kita tak nampak communication tu, macam kita send message, send WhatsApp, kita tak nampak macam mana dia bergerak, tapi benda tu ada and dia tetap sampai kepada yang penerima yang kita yang send. Itu yang dimaksudkan dengan boleh dilihat tapi tidak boleh dipegang. Kita boleh nampak, kita teks dia tapi kita tak nampak, kita tak boleh pegang apa yang kita teks itu masuk ke phone dia. Alright, seterusnya ialah reka bentuk dan teknologi. Ini saya lebih more specified lah untuk yang tadi punya, saya punya penerangan. Awak semua boleh tengok daripada konkret ialah bahan dia lah, produk dia. Produk untuk konkret ialah teknologi, peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian, persenjataan, seni, seramik, masakan, lukisan, alat muzik, alca, halus dan sulaman dan ayaman. Seterusnya dalam kolom untuk abstrak ialah perkhidmatan pengangkutan, sewaan, sistem pembelajaran, proses dan langkah. Yang terakhir sekali ialah sistem pengairan untuk komunikasi, bahan, atur acara, bunyi isyarat dan suara, persuratan, pengiklanan dan grafik. Itu yang dimaksudkan dalam abstrak. Abstrak ini bermaksud kita boleh nampak tapi kita tak boleh pegang. Mencintai tak seharusnya memiliki, lebih kurang macam tu lah. Baik cikgu. Alright. Seterusnya saya akan masuk kepada elemen. Ini yang amat penting untuk awak semua tahu, yang seperti dalam setiap reka bentuk mesti akan ada elemen ni untuk merealisasikan bentuk yang kita nak. Alright, saya akan baca satu-satu dia punya definition untuk setiap elemen. Saya bermula dengan garisan, rupa, bentuk, texture, saiz, warna dan ruang. Alright. Okay, first top of the table, saya ambil garisan. So garisan ialah cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Yang seperti saya bagi contoh, untuk A, B, C, D, E, saya akan baca untuk A punya. Membahagikan dua ruang kawasan bagi menarik perhatian ke lokasi tertentu, contohnya pelan lantai, bilik tidur dan jadual. Okey, itu yang dimaksudkan garisan. Garisan tu macam contoh bila awak datang ke macam contoh rumah awak pun mesti ada macam dia punya pelan lantai. So daripada cantuman petak tu kita cantum dia ada garisan. Itu yang dimaksudkan dengan garisan cantuman atau sambungan siri titik.
Okey, yang kedua saya go kepada rupa. Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaan. Rupa mempunyai permukaan yang rata dan bergarisan di luar sebagai sempadan yang mengelilinginya. Contohnya ialah bulatan. Kita dari kecil, kita mesti dah macam ibu bapa kita mesti macam dah akan sediakan kita bahan macam Lego untuk kita kenal ini bentuk apa, hexagon ke lonjong ke segitiga. And kita akan padankan. So rupa ni amatlah penting lah untuk kita dalam menghasilkan suatu reka bentuk. Dia elemen yang paling penting. Okey, seterusnya ialah dan seterusnya yang ada dalam elemen reka bentuk ialah bentuk. Of course lah bentuk. Kalau tak, macam mana kita nak menghasilkan suatu bahan kalau kita tak boleh nak bentuk? Alright. Definition untuk bentuk ialah objek yang mempunyai ruang isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Terdapat dua jenis bentuk, iaitu bentuk abstrak atau ilusi. Objek yang mempunyai bentuk dan boleh dipegang dinamakan bentuk konkret. Macam saya cakap tadi, daripada sebatang pohon pokok kita boleh hasilkan kerusi yang dinamakan bentuk konkret. Sebab kita boleh rasa, kita boleh duduk, kita boleh pegang. Tak ada masalah. Itu yang dinamakan bentuk konkret. Seterusnya, saya pergi kepada tekstur atau jalinan merupakan satu teknik yang memberikan impak atau kesan terhadap orang yang melihat suatu permukaan pada lukisan atau objek. Impak yang boleh dirasai melalui sentuhan pada objek yang sedia ada. Contohnya ialah batu ataupun potongan kayu yang merekah. So kita boleh letak tangan kita di situ and then kita boleh rasa kasar dia. Itulah yang dimaksud dengan tekstur atau jalinan, satu teknik yang memberikan impak atau kesan terhadap orang. So bila kita pegang dia, kita akan rasa macam oh benda ni tajam, oh benda ni ada macam kasar. Itu yang dinamakan dengan tekstur. Selain itu, kita pergi kepada saiz. Saiz ialah ukuran atau dimensi bagi suatu objek. Saiz boleh digunakan untuk menunjukkan kesan perbezaan jarak panjang, tinggi dan kedalaman objek. Sekat yang saya boleh bagi contoh paling senang ialah botol air. So botol air ni dia memang dia ada panjang, dia ada pendek. And benda tu mempengaruhi kita punya isi padu dalam tu. So bila kita nak air banyak, so kita kena dengan saiz yang lebih besar. So dapat isi padu air tu lebih banyak daripada yang kecil. Okey. Seterusnya ialah warna. Warna ni memang main peranan lah untuk macam bila kita nak komersialkan barang tu, orang akan pilih warna, orang akan tengok warna. So warna ialah kesan melalui pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Kesan yang diberikan secara langsung kepada mata, emosi dan psikologi orang yang melihat dan menggunakannya. So maksudnya macam saya cakap tadi, memberi secara langsung, kesan secara langsung kepada mata, emosi dan psikologi orang. So macam lain orang, lain dia punya cita rasa dia. Macam saya sendiri, saya suka colour hitam dengan putih. So macam kalau saya nak beli barang pun, saya akan cari dua warna tu first. Macam tu lah, sebab tu dia mempengaruhi mata, emosi semua. Alright, yang terakhir untuk elemen ialah ruang. Ruang ialah kawasan yang dikelilingi oleh elemen garisan. Bagi menampakkan objek dengan lebih jelas, keluasan ruang menjadikan sesuatu reka bentuk lebih terselah dan menarik. Ruang terbahagi kepada dua jenis, iaitu ruang nyata atau fizikal dan ruang ilusi tampak. So maksudnya ruang ni macam, saya ambil contoh macam office. Okay, office bila kita beli, ianya kosong, kita akan nampak macam tak ada apa. Itu yang dimaksudkan ruang. Alright. So dalam topik ni juga mengandungi prinsip reka bentuk. Untuk prinsip reka bentuk yang just like
dia belum mendalam lagi. Untuk mendalam lagi kita akan pergi ke topik chapter 2 sebentar lagi. So kita sambung yang ini dulu. First of all ialah keseimbangan asimetri. Okey, benda ni memang mempengaruhi. Contohnya macam sofa yang di atas, dia buat macam just macam sebelah tu macam dia macam menurun dan sebelah dia naik. So, itu akan menjadi ketidakseimbangan dalam reka bentuk. So, maksudnya ialah ketidakseimbangan dalam reka bentuk berlaku apabila sesuatu objek tidak mempunyai keseimbangan sama ada dari sudut berat, tarikan, tumpuan, perhatian atau berbentuk asimetri. Itu yang saya maksudkan tadi. Saya harap awak semua faham. Awak semua faham ke? Okay. Faham, Faham, cikgu. cikgu. Faham, cikgu. Okay, bagus. And then kita pergi ke dua, kita still dalam prinsip, kita pergi yang kedua pula. Pengulangan. Saya akan baca dulu dia punya definition. Pengulangan bermaksud penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari segi saiz dan bentuk. Pengulangan boleh berlaku dalam bentuk bersudut pola, susunan, bersiri selari atau berjejari. So, awak boleh tengok gambar yang pensel tu. Dia macam, dia ikut berulang-ulang sampai menjadi suatu bentuk bulat, tapi dia mempunyai macam depends on barang yang kita pakai. Kalau kita pakai benda tu tajam, so kita akan nampak benda tu tajam. Kalau kita pakai benda tu tumpul, dia akan nampak tumpul seperti bulat. Itulah yang dimaksudkan pengulangan. Seterusnya ialah kontras. Kontras ialah perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Contoh perbezaan ialah tekstur. Tekstur kita boleh rasa kasar dan licin. Itu perbezaannya kontras. Tekstur tu satu je, tapi dalam tekstur tu ada kasar dengan licin. Kita boleh rasa permukaan tu setiap bila kita menyentuh. And then dengan yang kedua ialah kedudukan. Kedudukan macam kita tahu, kita ada kiri, kanan, atas, bawah, melintang, menegak semua. Yang ketiga ialah warna. Warna just ada dua, terang dan gelap. And then seterusnya ialah saiz besar dan kecil. And then bentuk bulat atau bersegi. Yang terakhir sekali dalam kontras ialah ruang, jauh dan dekat. Okey, kita still dalam prinsip reka bentuk. Kepelbagaian menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam suatu reka bentuk. So, untuk kita dapatkan kepelbagaian ni, macam kita nak menghasilkan art, macam lukisan ke apa. Takkan kita just nak lukis bulat, dia macam tak menunjukkan kepelbagaian kita. So, dari situ, reka bentuk mengajar kita untuk bila kita nak menghasilkan sesuatu masterpiece, and then kita perlu berfikir secara kreatif. Macam lukisan yang saya tunjuk kepada awak semua, dia tidaklah mengandungi hanya satu bentuk saja. Dia penuh dengan bulat, dengan tiga segi, dengan alurnya. Itu yang dimaksudkan dengan pelbagaian. Okay. Next, dalam harmoni. Harmoni bermaksud melihat sesuatu yang dapat memberikan keamanan. Ini saya ambil ringkas lah. Ialah kediaman. Kediaman anda. Okey. Semua orang balik kerja penat. And then tak kisahlah awak bekerja ke, awak student ke, bila awak balik rumah penat. Lepas tu bila awak tengok halaman rumah awak yang macam suram, tak ada apa. Itu memang tak bagus lah. So, reka bentuk juga mengajar kita supaya berharmoni. Bila kita tengok something tu, kita rasa macam leganya. Okey, boleh dah balik rumah macam kita suka benda tu, kita suka nak pergi, kita suka nak lepak situ. Itu yang dimaksudkan dengan harmoni. Tenang. Betul. Bagus, Adam. And then
kesatuan bermaksud semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej, terma atau idea yang sempurna. Contohnya macam bentuk bunga ros yang dorang buat bentuk love. Itu yang ditafsirkan sebagai bahagian elemen bergabung. Contohnya lagi macam sekarang Olimpik, macam simbol Olimpik dia just bulat. Itu sama juga still dalam subtopik kesatuan yang bermaksud elemen bergabung. And then yang terakhir sekali ialah idea. Okay. Idea ni macam idea yang kompleks perlu diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas. So maksudnya daripada dia macam keep improving. Contohnya macam yang saya tunjuk kerusi, gambar kerusi ni. Daripada satu pokok kita boleh buat bukannya satu bentuk sahaja kerusi yang kita boleh buat. Kita boleh menghasilkan lebih banyak bentuk yang kita nak. So macam contoh dua kerusi ni, yang ni ada tempat pemegang letak tangan. And then yang warna hitam tu tak ada. So dari situ idea dia. Kita boleh buat barang daripada barang mentah, kita boleh buat sampai jadi macam ni. Dia just creativity awak semua sendiri. Okay. Alright. Lepas tu saya ada buat quiz untuk awak semua. Saya harap awak boleh bagi kerja sama dengan saya untuk kita go through. Awak semua okey tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, nice. Alright. So saya akan pergi dekat Kahoot. So awak semua boleh masuk saya punya Kahoot? Wakil seorang? Kejap cikgu. Okay, tak apa, just take time. Saya tunggu. Okay, boleh tak? Kalau macam tu tak apa, kalau tak boleh masuk tak apa, saya just buka kat saya sini. So kita akan go through satu-satu, boleh? Boleh. Okay, ngam. Alright. Okay, kuis yang pertama ialah apakah definisi reka bentuk dan teknologi? Ini ialah gabungan antara reka bentuk dan teknologi. So, yang saya terangkan ke awak semua tadi, maksud definisi reka bentuk dan teknologi ialah penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains. So, yang warna hijau tu ialah jawapan dia. Okey, kita pergi yang soalan 2. Apakah yang dimasukkan dalam gambar rajah di dalam dunia reka bentuk dan teknologi? Okey, yang macam saya bagi tadi, daripada sebatang pokok kita boleh menghasilkan barang, contoh seperti kayu atau kerusi. Okey, ini ialah yang dinamakan perubahan teknologi bahan mentah. Daripada satu bahan mentah kita boleh menghasilkan suatu reka bentuk dan teknologi. Itulah yang dimasukkan dengan penggunaan bahan mentah yang kita mampu olah dia menjadi teknologi. Seterusnya ialah elemen reka bentuk yang betul. Macam saya terangkan tadi, kita semua ada reka bentuk. Dalam setiap reka bentuk dia mempunyai elemen. So elemen dia yang tertinggal ialah rupa. So rupa ni memang main peranan lah untuk kita punya barang yang kita nak hasilkan. Yang keempat ialah gambar
gambar yang berulang. So maksud macam saya terang tadi, kalau kita guna bahan yang tajam, dia akan jadi bergerigi. Kalau kita menggunakan bahan yang tumpul, dia akan jadi bulat. So ini ialah pengulangan jawapan dia. Yang kelima, saya rasa awak semua okey kot yang kelima. Bila sekali tengok awak dah tahu jawapan dia. Itu ialah harmoni. Gambar ini menunjukkan prinsip apa yang diguna pakai ialah harmoni. Dia tak hanya menumpukan satu warna, dia macam main warna. So kita akan macam, bila kita tengok kita macam, tenangnya, macam tu. Yang soalan terakhir sekali ialah isikan tempat kosong di dalam jadual dengan tepat. So jadual ni yang saya ambil dalam reka bentuk tadi. Jawapan dia ialah peralatan dan muzik. Okey. Kita pergi balik ke slide kita. Alright. So awak ada apa-apa soalan sebelum saya nak mengakhiri